Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Menteri-Menteri Kanan dan ahli-ahli Jemaah Menteri, yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Muhammad Zuki bin Ali, Ketua Setiausaha Negara, yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rashid bin Hasnun, Timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, yang berhormat Timbalan-Timbalan Menteri, yang berbahagia Ketua-Ketua Setiausaha Kementerian, yang berhormat ahli-ahli Dewan Rakyat, pegawai-pegawai kanan kerajaan serta keluarga Malaysia yang saya kasihi. Marilah kita sama-sama menzahirkan rasa syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan perkenan dan keizinannya kita dapat berhimpun pada majlis 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada rakan-rakan Jemaah Menteri, Tan Sri KSN, Timbalan Speaker, Timbalan Menteri, KSU, ketua-ketua jabatan, ketua-ketua agensi dan seluruh para hadirin yang berada di dalam Dewan ini. Saya pun terkejut bila masuk ke dalam Dewan penuh, bukan saja di dalam Dewan tetapi di luar Dewan. Walau bagaimanapun, saya harap kita semua mematuhi SOP yang dikeluarkan oleh MKN dan juga Kementerian Kesihatan. Menteri Kesihatan ada dalam Dewan ini. Jadi hati-hatilah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat adalah paksi perjuangan kerajaan. Perancangan yang tepat lagi jitu menghasilkan kepesatan pembangunan negara dan meletakkan negara terkenal di persada dunia. Dengan penuh kepayahan pejuang kemerdekaan terdahulu, kita mewarisi kedamaian, keharmonian serta kecemerlangan negara seperti yang dikecapi hari ini. Pemasyhuran rukun negara dan penyusunan semula ekonomi negara melalui dasar ekonomi baru oleh Allahyarham Tun Haji Abdul Razak Husin, Perdana Menteri yang kedua, telah memeta perjalanan pembangunan tanah air kita. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, Malaysia diuji dengan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang berpunca daripada pandemik COVID-19. Cabaran ini turut dirasai di seluruh dunia. Wabak yang tidak pernah kita alami ini telah mengubah pola kehidupan kita. Anggota pentadbiran negara memikul tanggungjawab dan amanah untuk mendapani dua cabaran utama yang melanda negara. Pertama, memerangi pandemik COVID-19 dan pemulihan ekonomi. Yang kedua, menstabilkan politik. Kedua-dua perkara pokok ini menjadi tumpuan kerajaan. Dalam usaha memerangi COVID-19, kerajaan telah melaksanakan program vaksinasi melalui pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan ataupun PIK. Kes positif COVID-19 di negara kita pernah mencapai angka puncak iaitu 24,599 pada 26 Ogos 2021. Bagaimanapun, PIK telah menunjukkan hasil apabila kes positif COVID-19 telah menurun ke tahap yang lebih rendah iaitu 4,087 pada 29 November 2021. Alhamdulillah. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kuat berdiri
Kuat berdiri pohon kerana akarnya. Kuat akar kerana tanahnya. Kebersamaan kita bermula dengan persefahaman politik. Maka semua pihak mula berganding bahu melawan COVID-19 dan menangani permasalahan ekonomi. Memorandum Persefahaman Transformasi dan Kestabilan Politik yang ditandatangani ini sangat penting. Bukan sahaja untuk mencapai kestabilan politik, malah memulihkan ekonomi negara dan kesihatan awam. Persefahaman antara Kerajaan Persekutuan dengan Pakatan Harapan telah melakar sejarah baru kepada negara. Ia meletakkan negara dan rakyat melangkaui kepentingan politik kepartian. Bak kata pepatah, elok kata dalam muafakat, buruk kata di luar muafakat. Aspirasi pentadbiran yang dirancanakan oleh kerajaan bukan janji kosong, tetapi usaha bersepadu yang dilaksanakan secara tekal. Kerajaan sedar akan keperluan untuk bekerja bersama rakyat dalam memulihkan isu kesihatan dan ekonomi. Justru pada hari yang bersejarah ini, Jemaah Menteri akan berkongsi pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Untuk merealisasikan aspirasi keluarga Malaysia ini, kerajaan telah menggariskan 6 teras atau fokus utama dalam pencapaian 100 hari ini, iaitu pertama, menstruktur semula ekonomi. Yang kedua, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Yang keempat, mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh. Yang kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Dan yang keenam, memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Teras ini menjadi tunjang kekuatan aspirasi keluarga Malaysia untuk memulihkan negara, khususnya daripada kelelahan kesan pandemik COVID-19. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pada 24 September 2021 yang lalu, saya telah memuktamadkan aspirasi keluarga Malaysia 100 hari yang diukur berdasarkan perkhidmatan teras kementerian, penilaian prestasi menteri dan persepsi awam terhadap menteri dan kementerian. Sebanyak 140 sasaran telah ditetapkan untuk dilaksanakan sepanjang tempoh 100 hari tersebut, yang melibatkan 31 yang berhormat menteri daripada 5 kluster, iaitu kluster Menteri Kanan, Ekonomi, Sosial, Keselamatan dan Infrastruktur. Prestasi keseluruhan 100 hari Jemaah Menteri belum menepati sasaran 100% seperti yang dihasratkan. Namun pada ketika ini, ahli Jemaah Menteri telah mencapai sekitar 90% pencapaiannya. Walau bagaimanapun, sesetengah prestasi tidak boleh dinilai daripada kaji selidik semata-mata. Maka peratusan yang dicapai ini bukan alasan untuk kita mendabik dada, sebaliknya ia menyuntik kesungguhan dan iltizam untuk kami terus bekerja bersama rakyat. Sasaran penuh prestasi, petunjuk prestasi utama ataupun KPI ini tidak mustahil untuk dicapai sekiranya seluruh ahli Jemaah Menteri dengan kerjasama penjawat awam menggembeling tenaga dan memberikan perkhidmatan yang terbaik dan berkesan kepada keluarga Malaysia dengan mengenepikan segala kerenah birokrasi yang rumit. Bak kata orang Iban, entik berkempung, kitai sepanjung. Entik pamar, kitai dekat ngepar. Iaitu, jika bersatu, suara kita akan lebih didengar. Jika berpecah, usaha kita sia-sia.
Saya juga berterima kasih kepada keluarga Malaysia atas pencapaian ini. Prestasi yang saya maklumkan bukan hanya memberi tumpuan kepada KPI semata-mata, tetapi juga mengambil kira persepsi keluarga Malaysia melalui tinjauan soal selidik yang diberikan. Penglibatan keluarga Malaysia dalam menilai kepimpinan, integriti, komunikasi, kebolehpercayaan, responsif dan empati setiap jemaah menteri dan kementerian amatlah dihargai. Hari ini selaras dengan Key Happiness Outcome ataupun KHO yang telah diperkenalkan dalam keluarga Malaysia untuk melengkapi KPI yang disasarkan, KHO dapat mengukur kepuashati rakyat pada bila-bila masa dan ia dapat memperbaiki kedudukan negara dalam carta Indeks Kebahagiaan Dunia ataupun World Happiness Report yang kini kita berada di kedudukan ke-81 pada tahun 2021. Saya dimaklumkan seramai 190,914 ahli keluarga Malaysia terlibat dalam tinjauan soal selidik oleh Unit Pemodenan Takbiran dan Pengurusan Malaysia ataupun mampu untuk menilai pencapaian jemaah menteri dan kementerian. Usaha ini merupakan permulaan bersejarah kerana penilaian 360 darjah buat pertama kalinya dilaksanakan untuk menilai pencapaian kerajaan. Saya berharap lebih ramai lagi keluarga Malaysia memberikan pandangan melalui pelbagai mekanisme penambahbaikan bagi memperkukuhkan sistem penyampaian perkhidmatan kerajaan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, kerajaan telah membuktikan pelaporan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini bukan bagai menumbuk padi hampa. Impak yang terhasil dapat memberikan manfaat kepada rakyat. Hal ini dibuktikan dengan kejayaan aspirasi keluarga Malaysia berdasarkan 6 teras utama yang telah ditetapkan. Teras 1, menstrukturkan semula ekonomi. Kejayaan PIK melalui kerjasama Kementerian Kesihatan dan Kementerian Sains dan Teknologi dan Inovasi ataupun MOSTI telah membolehkan pembukaan penuh sektor ekonomi. Ini menjadi ramuan asas kepada proses kebangkitan ekonomi makro dan rakyat sekaligus menyemai benih pemulihan yang kukuh apabila negara memasuki suku keempat 2021. Jika dilihat daripada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK Malaysia bagi tempoh 9 bulan pertama 2021, terdapat peningkatan sebanyak 3.0% berbanding dengan penguncupan 6.4% dalam tempoh yang sama tahun lalu. Angka mutakhir kadar pengangguran sudah berkurangan daripada 4.3% pada Oktober 2021 berbanding kemuncak 5.3% pada Mei 2020. Angka terbaru ini juga lebih rendah dari 2 bulan sebelumnya, menunjukkan bahawa 100 hari pertama membawa keberhasilan hakiki dalam aspek peluang pekerjaan. Tren penurunan kadar pengangguran yang menggalakkan ini juga turut disertai dengan lonjakan 24.7% dalam ekspor dan peningkatan 11.6% dalam nilai jualan sektor pembuatan pada bulan yang sama. Ramai yang memerhati angka pelaburan sebagai petunjuk keyakinan komuniti perniagaan terhadap keutuhan ekonomi sesebuah negara. Di sini, Malaysia mencatatkan perkembangan positif 12.8 bilion ringgit pelaburan langsung asing FDI bersih pada suku ketiga 2021 berbanding 8.2 bilion ringgit pada suku kedua
iaitu peningkatan sebanyak 56%. Ini menjadikan jumlah FDI bagi tempoh 9 bulan pertama tahun ini kepada lebih 30 bilion ringgit, iaitu peningkatan sebanyak 300% berbanding tempoh yang sama bagi tahun 2020. Angka ini masih dapat dicapai di sebalik penutupan sempadan akibat pandemik COVID-19. Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI telah berjaya meningkatkan pelaburan asing dalam sektor pembuatan dengan memacukan pertumbuhan ekonomi melalui pelbagai galakan pelaburan yang strategik. Dalam tempoh 100 hari ini, 109.1 bilion ringgit telah diluluskan dengan unjuran 25,000 lebih peluang pekerjaan. Kementerian Perusahaan Peladangan dan Komoditi Malaysia juga telah meningkatkan ekspor sektor agrokomoditi dengan nilai ekspor 147.2 bilion ringgit, dan ini meningkatkan sumbangan kepada pendapatan rakyat dan negara. Kerajaan menyedari kesan COVID-19 yang menjejaskan kehidupan rakyat. Bukan saja golongan B40, tetapi golongan M40 juga. Sehubungan dengan itu, pelbagai program dirangka untuk memastikan keluarga Malaysia dapat meneruskan kelangsungan hidup dengan selesa. Dalam konteks ini, bukan hanya golongan pekerja yang diperjuangkan, tetapi juga golongan usahawan yang juga merupakan majikan kepada ramai. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi (MEDEK) telah berjaya melahirkan 3,667 usahawan baru yang terdiri daripada belia, graduan dan warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemik COVID-19. Atas kesedaran sama bahawa syarikat dan pengusaha adalah enjin pemulihan ekonomi, Kementerian Kewangan melalui inisiatif bayaran untuk program subsidi upah telah menyalurkan sebanyak 3.3 bilion ringgit bagi membantu aliran tunai peniaga kecil dan perusahaan kecil dan sederhana. Ini memberikan manfaat kepada 189,000 majikan dan 1.3 juta pekerja. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia juga telah menyalurkan geran sebanyak 40.48 juta ringgit kepada PKS, Industri Kreatif Digital dan Syarikat Industri Digital. Ini bertujuan memacu penerima gunaan digital, pengkomersialan teknologi dan harta intelek sekaligus memperkasa daya saing. Dalam membantu kelangsungan penggiat dan pemain industri pula, pembiayaan akses dan promosi serta pembangunan kapasiti telah disediakan di bawah pakej rancangan industri kreatif, Prisma dan Pemulih. Perkembangan mutakhir dalam soal harga makanan telah kembali menarik perhatian kita akan kepentingan sektor industri pertanian. Kementerian Pertanian dan Industri Makanan ataupun MAFI telah meningkatkan taraf hidup kumpulan sasar menerusi pemberian bantuan dan insentif. Seramai 74,827 penerima telah menikmati insentif menerusi MAFI Prihatin. Di samping itu, MAFI melalui kerjasama dengan Agrobank telah menyalurkan pembiayaan bernilai lebih 80 juta ringgit kepada 4,217 penerima serta menyasarkan peruntukan keseluruhan bernilai 110 juta ringgit sehingga tahun 2022. Bagi mengukuhkan agenda sekuriti makanan, MOSTI telah membangunkan baka benih padi AS21 yang akan meningkatkan produktiviti dan mampu mengeluarkan hasil padi sehingga 9 tan sehektar berbanding 5 tan sehektar sebelum ini.
Di samping itu, kos penanaman akan dapat dikurangkan sehingga 20%. Saya memahami perit, jeris dan hidup para petani kerana saya tahu keringat dan nilai segantang beras. Dan saya percaya usaha ini akan meningkatkan pendapatan dan taraf hidup keluarga Malaysia. Teras 2, menjamin keselamatan dan ketenteraman negara. Kerajaan juga tidak berkompromi dalam memastikan keselamatan awam terus menjadi keutamaan. Kementerian Pertahanan telah meningkatkan kawalan sempadan melalui 37 operasi Ops Benteng dalam tempoh 100 hari. Manakala Kementerian Dalam Negeri telah memperkukuh penguatkuasaan keselamatan terutamanya dalam menangani isu parti melalui program ini seramai 136,929 orang parti telah dihantar pulang. Pelaksanaan inisiatif ini untuk meningkatkan kawalan keselamatan, memperkukuh penguatkuasaan dan pengurusan warga asing serta menurunkan kadar jenayah, seterusnya memelihara kebajikan rakyat. Dalam usaha kerajaan memperkukuhkan keselamatan negara di peringkat antarabangsa, Kementerian Luar Negeri telah memuktamadkan kerangka dasar luar negeri. Saya juga sentiasa memberikan keutamaan kepada hubungan Malaysia dengan negara ASEAN selari dengan prinsip ASEAN Prosper Thy Neighbour yang saya kira amat kekal dengan nilai keluarga Malaysia yang ingin saya terapkan. Saya percaya dengan kejiranan yang makmur, Malaysia dapat memperolehi kemajuan maksimum dari aspek keselamatan sosial dan ekonomi. Lawatan rasmi saya ke Indonesia dan Singapura baru-baru ini telah mencapai persefahaman tentang pelaksanaan inisiatif koridor perjalanan antara kedua-dua negara yang dikenali sebagai Laluan Perjalanan Lengkap Vaksinasi ataupun VTL dan Aturan Koridor Perjalanan ataupun TCA. Inisiatif ini telah direalisasikan bersama Singapura pada 29 November 2021. Kunjungan ke Indonesia juga telah mementerai 2 memorandum dalam sektor pendidikan dan kastam yang akan memperkukuhkan kolaborasi kedua-dua negara dalam aspek tersebut. Hubungan diplomatik yang kukuh antara Malaysia dengan luar negara telah membolehkan kita memperolehi sumbangan vaksin dan peralatan perubatan. Hal ini sekaligus memperkasakan kesejahteraan sosial melalui kerjasama antarabangsa untuk menangani COVID-19. Teras ketiga, meningkatkan kesejahteraan sosial. Kerajaan sentiasa komited dalam menyediakan bantuan yang dapat memperkasakan kesejahteraan sosial keluarga Malaysia. Peruntukan sebanyak 8.2 bilion ringgit melalui Bantuan Keluarga Malaysia ataupun BKM disalurkan kepada 9.6 juta penerima yang layak tanpa mengira latar belakang kaum secara berperingkat. BKM ini merupakan pemberian tunai yang ditambah baik bagi memastikan manfaat disampaikan terus kepada mereka. Saya telah melancarkan Yayasan Keluarga Malaysia pada 23 Oktober 2021 sebagai manifestasi kasih sayang seluruh keluarga Malaysia untuk menjaga kebajikan, pendidikan dan masa depan anak-anak yatim piatu akibat kematian kedua ibu bapa mereka di dalam semasa COVID-19 dan juga bencana yang lain. Melalui bajet 2022, kerajaan menyalurkan peruntukan sebanyak 25 juta ringgit bagi tujuan ini. Yayasan Keluarga Malaysia ini diwujudkan bagi memberikan perlindungan kepada anak-anak keluarga Malaysia akibat
kehilangan kedua ibu bapa akibat COVID-19 dan bencana-bencana lain, termasuk kemalangan jalan raya dan sebagainya. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, salah satu fokus kerajaan dalam meningkatkan kesejahteraan sosial di bawah teras ketiga Keluarga Malaysia ialah program vaksinasi. Melalui PIK, kerajaan telah memperuntukkan sebanyak 5.8 bilion ringgit bagi pelaksanaan program vaksinasi yang meliputi perolehan, logistik, pengurusan, sanitasi, pelaksanaan program advokasi dan lain-lain. Oleh sebab perancangan PIK yang bersifat jangka panjang, program vaksinasi PIK remaja dapat dijalankan dengan serta-merta setelah mendapat kebenaran daripada WHO, dan sejak program ini dilaksanakan, kadar vaksinasi dewasa, kadar vaksinasi lengkap bagi populasi dewasa sudah mencapai 97.2%, manakala kadar vaksinasi bagi remaja yang berumur 12 hingga 17 tahun sudah mencapai 86.6%. PIK akan diteruskan dengan pemberian suntikan dos penggalak untuk menguatkan daya tahan keluarga Malaysia terhadap virus ini. Alhamdulillah, usaha pemberian dos penggalak ini berjalan lancar melibatkan 2.6 juta dos. Aspirasi keluarga Malaysia juga memperkasakan golongan orang kurang upaya ataupun OKU. Melalui program meningkatkan kesejahteraan sosial, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat KPWKM telah mendaftarkan 2,350 permohonan OKU baru pada November 2021 di seluruh Malaysia melalui program My Daftar OKU. Kad OKU secara digital pula dapat dikeluarkan dalam tempoh 24 jam setelah mendapat kelulusan. Hal ini akan memudahkan kerajaan untuk menyalurkan bantuan dengan lebih pantas dan tuntas. Kerajaan juga akan merancangkan usaha mewujudkan peluang pekerjaan kepada golongan belia. Di bawah inisiatif penawaran peluang pekerjaan dan penjanaan pendapatan kepada pelajar institusi pengajian tinggi ataupun IPT, seramai 14,740 pelajar telah mendapat penempatan pekerjaan dan penjanaan pendapatan melalui program Get Hired at KPT di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Manakala melalui portal My Future Jobs, Kementerian Sumber Manusia, sebanyak 55,528 penempatan pekerjaan daripada pelbagai sektor telah dilaksanakan melalui portal ini. Bagi tempoh 1 September hingga 3 Disember, sejumlah 728,444 kekosongan telah didaftarkan di portal yang sama. Hari ini, saya ingin mengumumkan bahawa 24,300 peluang pekerjaan melibatkan 75 majikan ditawarkan melalui Karnival Kerjaya di program aspirasi 100 hari sepanjang 4 hari ini. Sebelum ini kita mendengar bahawa ramai di kalangan pelajar B40 terutamanya menghadapi masalah pembelian makanan kerana belum menerima beasiswa dan bantuan. Akibat daripada keadaan ini, mereka terpaksa mengikat perut untuk makan. Alhamdulillah, dengan pengenalan Food at Campus di bawah Kementerian Pengajian Tinggi, mereka mendapat voucher tunai RM15 untuk membeli makanan di pusat pengajian tinggi masing-masing. Voucher ini diagihkan kepada pelajar terpilih
yang terdiri daripada golongan asnaf dan B40 melibatkan penuntut universiti awam, politeknik dan kolej komuniti seluruh negara. Program Food at Campus ini telah memberikan manfaat kepada seramai 470,444 penuntut setakat ini. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, Malaysia akan menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-100 pada tahun 2057. Kita hanya mempunyai tempoh 36 tahun untuk membuat persediaan bagi generasi akan datang. Sejajar dengan itu, kelestarian keluarga Malaysia menumpukan aspek alam sekitar dan masyarakat demi kelangsungan generasi akan datang. Justru, kerajaan komited untuk menjadikan Malaysia sebuah negara sifar pelepasan gas rumah hijau menjelang tahun seawal-awalnya tahun 2050 seperti pendirian negara pada sidang kemuncak ASEAN Eropah ke-13, ASEM 13, dan kerajaan sedang meneliti pemberian inisiatif kepada kerajaan negeri dalam pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar selaras dengan agenda perubahan iklim dan teknologi hijau negara menjelang tahun 2030. Belia merupakan tunjang keutuhan keluarga Malaysia, pemuda harapan bangsa, pemudi tiang negara. Suara dan pandangan golongan ini yang akan menggerakkan usaha kerajaan terhadap objektif dan fokus dalam pentadbiran negara pada hari ini. Hal ini selari dengan iltizam saya sebagai Perdana Menteri. Dua program untuk memperkasakan jati diri belia telah dilaksanakan oleh Kementerian Belia dan Sukan, iaitu model baharu pembangunan belia 2030 dan program Rukun Negara Belia. Kedua-dua program ini bertujuan membangunkan belia dan masyarakat 5.0 berdasarkan aspirasi anak muda. Program Talent Identification and Development untuk meningkatkan kebolehpasaran belia berkemahiran tinggi seiring dengan perkembangan revolusi industri 4.0 khususnya graduan institusi latihan kemahiran belia dan sukan. Pendidikan merupakan asas pembinaan generasi pewaris negara yang berdaya saing. Bagi tujuan tersebut, Kementerian Pendidikan telah memperkasakan fasiliti kurikulum dan ko-kurikulum dengan menyiapkan projek menaik taraf bangunan daif ataupun sekolah daif di 29 buah sekolah dan memulakan pembinaan 34 buah Dewan Terbuka Serbaguna. Usaha ini akan terus dipergiat bagi memastikan infrastruktur pendidikan yang selamat dan selesa dapat disediakan. Kerajaan juga sentiasa memastikan akses pendidikan yang menyeluruh dengan mengutamakan pengoperasian sekolah yang menekankan kepada aspek keselamatan dan kesejahteraan murid berpandukan kepada gaya panduan pengurusan dan pengoperasian sekolah 3.0. Di samping itu, calon guru yang berjaya dalam fasa 1 pengambilan khas secara one-off telah diberikan surat tawaran dan telah ditempatkan di sekolah. KPM juga telah membangunkan sistem aplikasi pertukaran dan penempatan guru bagi memantapkan lagi proses berkenaan selaras dengan keperluan semasa. Keluarga Malaysia mengamalkan prinsip tiada golongan yang dipinggirkan, bagai berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, bersukat sama paras, bertimbang sama berat. Kerajaan memberikan fokus yang jitu terhadap pemerkasaan pendidikan masyarakat orang asli. Jabatan Kemajuan Orang Asli telah melaksanakan pelbagai program rentas kementerian untuk membuka ruang kepada lebih ramai anak orang asli melanjutkan pelajaran di universiti dan bekerja dalam bidang profesional.
Bagi menjulang nilai keterangkuman di dalam keluarga Malaysia, kerajaan melalui bajet 2022 memperuntukkan sejumlah 200 juta ringgit khusus untuk kaum Cina bagi melaksanakan program baik pulih rumah dan kemajuan kampung baru, akses pembiayaan bagi penduduk kampung baru Cina dan skim pembiayaan usahawan PKS. Sebanyak 145 juta ringgit disediakan untuk melaksanakan program memperkasa sosioekonomi komuniti India di bawah unit transformasi masyarakat India dan dana pembiayaan di bawah skim pembangunan usahawan masyarakat India oleh Tekun. Bukan setakat itu, komitmen kerajaan kepada keluarga Malaysia di Sabah, Sarawak dizahirkan melalui langkah untuk menghormati Perjanjian Malaysia 1963. Majlis Khas mengenai Perjanjian Malaysia 1963 telah bersetuju dengan cadangan pembinaan membabitkan perkara 1/2 serta perkara 160/2 Perlembagaan Persekutuan yang akan mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu Semenanjung. Teras 4 mempertingkatkan infrastruktur menyeluruh. Selama tempoh 100 hari pentadbiran, kerajaan juga memandang serius untuk memastikan bahawa infrastruktur dapat dipertingkatkan di seluruh negara seperti yang telah digariskan pada teras keempat. Antara fokus yang diberikan perhatian ialah program perumahan untuk golongan bersasar. Dalam tempoh 100 hari ini, Kementerian Pembangunan Luar Bandar telah membina 800 unit rumah dengan status kemajuan sekurang-kurangnya 75% siap yang memberikan manfaat kepada 4,000 isi rumah. Program ini turut membaik pulih 10,000 unit rumah dengan status kemajuan 100% siap yang memberikan manfaat kepada 50,000 isi rumah melalui inisiatif Program Perumahan Rakyat Termiskin ataupun PPRT, Bina Baru dan Baik Pulih. Saya juga telah melancarkan inisiatif kediaman Rumah Keluarga Malaysia ataupun Rumah Ikram Keluarga Malaysia oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Inisiatif ini disediakan untuk mereka yang terkesan akibat pandemik COVID-19 sehingga kehilangan tempat berteduh disebabkan merosotnya pendapatan, kehilangan pekerjaan dan kesusahan lain. KPKT telah menyediakan 2,173 unit kediaman untuk ditawarkan selama 2 tahun pada kadar sewa minimum iaitu RM124 sebulan dengan insentif pengecualian sewa selama 6 bulan untuk meringankan beban kewangan penerima manfaat. Kementerian Pertahanan telah merancang untuk membina 28,033 unit rumah keluarga Malaysia Angkatan Tentera RKMAT dan sebanyak 2,000 unit RKMAT telah siap untuk diduduki yang memenuhi 85% keperluan bagi anggota-anggota ATM di seluruh Lembah Kelang, dan perumahan ini dilengkapi dengan kemudahan seperti perabot, perkakas elektrik, dewan serbaguna, gimnasium, surau dan beberapa unit kedai. Teras kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia. Selaras dengan teras kelima, memperkukuh penyatuan dalam acuan keluarga Malaysia, Kementerian Perpaduan Negara telah menubuhkan pusat mediasi komunikasi di 6 negeri, 300 pusat rukun tetangga dan 14 pusat aktiviti perpaduan dengan 100 mediator di seluruh negara bagi menguruskan isu berkaitan kaum dan agama di dalam komuniti. Dalam melestarikan seni budaya dan warisan negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya serta Agensi Kraf Tangan Malaysia telah menggembeling pelbagai inisiatif
untuk memacu sektor pelancongan negara, industri kraft dan batik tempatan. Di samping itu, pembukaan semula Pulau Langkawi sebagai projek rintis gelembung pelancongan domestik telah merancakkan semula sektor pelancongan domestik dengan pulangan pendapatan sebanyak 200 juta ringgit. Ini sebagai isyarat pemulihan sektor perkhidmatan yang menjadi tunjang pendapatan negara. Teras keenam, memperkasakan penyampaian perkhidmatan. Melalui teras memperkasakan penyampaian perkhidmatan, Kementerian Dalam Negeri telah membangunkan dan memperluaskan perkhidmatan dalam talian end-to-end untuk memudahkan urusan rakyat. Antara usaha yang telah berjaya diperluaskan adalah seperti permohonan pasport Malaysia antarabangsa secara dalam talian yang bermula pada 11 November 2021 yang lalu dengan pencapaian sebanyak 50.08% atau 145,612 permohonan. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, pelaporan pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini penting dalam menentukan hala tuju dan momentum kerajaan untuk mencapai matlamat agar keluarga Malaysia dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Dengan iktikad menjaga keluarga Malaysia, setiap perancangan kerajaan berpaksikan kesejahteraan rakyat supaya terpelihara seperti sebuah keluarga. Pelbagai program dan inisiatif di bawah aspirasi keluarga Malaysia telah dan akan dilaksanakan untuk memulih penghidupan, membina semula daya tahan dan memacu pembaharuan seperti yang telah diumumkan dalam bajet 2022. Pencapaian 100 hari aspirasi keluarga Malaysia tidak akan terhenti setakat ini. Malah aspirasi kami untuk bekerja bersama rakyat akan berterusan melalui pelan jangka masa sederhana bagi tempoh 6 bulan dan sasaran jangka panjang. Kerajaan peka terhadap keluh kesah rakyat, terutamanya peningkatan harga barang yang naik mendadak. Untuk menanganinya, kerajaan telah mengambil tindakan segera mengawal harga dengan memperkenalkan skim kawalan harga maksimum barang keperluan. Jualan murah keluarga Malaysia sedang diadakan di setiap kawasan parlimen bermula 4 Disember 2021. Kerajaan juga telah meluluskan 262 juta ringgit sebagai insentif tambahan kepada petani untuk mengurangkan tekanan yang dihadapi oleh para petani. 62 juta ringgit adalah untuk para petani, untuk insentif racun kepada para petani kerana kenaikan harga racun. Melalui 62 juta yang diperuntukkan tersebut, setiap petani ditambah RM100 lagi. Jika dulunya mereka mendapat RM200 insentif untuk racun, kini ditambah RM100 kepada mereka supaya bebanan kenaikan harga racun dapat dikurangkan dan tidak ada alasan untuk menaikkan harga tanaman akibat daripada kenaikan harga racun. Mengambil kira analisis sentimen rakyat yang telah dilaksanakan terhadap ahli jemaah menteri dan kementerian, setiap pandangan dan luahan rakyat mesti didengari dan diambil kira untuk menambah baik sistem penyampaian dan perkhidmatan kerajaan, umpama memerah nyor, santan diambil, hampas dibuang. Inilah janji saya kepada keluarga Malaysia. Keluarga Malaysia yang saya kasihi, saya mohon maaf kerana tidak dapat menyebut aspirasi 100 hari untuk kesemua kementerian satu persatu. Namun, rakyat berpeluang dan boleh meneliti pencapaian setiap kementerian melalui program pada hari ini yang akan berlangsung sehingga 12 Disember nanti.
bus-bus yang disediakan oleh setiap kementerian dan setiap menteri terbuka untuk dilawati oleh semua, dan bukan itu saja, bukan saja dilawati untuk melihat dari segi pencapaian, tetapi juga para pengunjung boleh memberikan cadangan dan pandangan untuk kita menambah baik dan menjadikan ianya sebahagian daripada kita sebagai pembuat dasar nanti. Ambillah peluang ini untuk melihat sendiri program yang disediakan, termasuk program bantuan aspirasi kerajaan, pameran peluang kerjaya, kaunter perkhidmatan kerajaan, dan banyak lagi program yang dibentuk khusus untuk keluarga Malaysia. Bagaimanapun, sekali lagi saya mengingatkan, sewaktu mengunjungi bus ataupun gerai, tolong patuhi SOP. Kerana dengan kehadiran yang begini ramai, kadang-kadang agak sukar untuk mematuhi SOP, terutamanya penjarakan sosial. Sesungguhnya pencapaian kerajaan pada hari ini adalah hasil kerjasama tuan-tuan dan puan-puan sebagai sebuah keluarga besar yang sentiasa menyokong, membantu dan bersatu hati. Saya memahami bahawa rakyat meletakkan harapan yang tinggi terhadap kerajaan ini. Namun, 100 hari bukanlah jangka masa yang memadai untuk mengukur prestasi. Masih terdapat ruang yang perlu diberikan perhatian serius dan ditambah baik. Saya bersama jemaah menteri akan berusaha dengan sebaik-baiknya demi kemaslahatan rakyat sekalian. Secara kolektif, kita bergerak mengharungi dan menerjah rintangan dalam memacu negara ke hadapan bersandarkan semangat keluarga Malaysia sejati. Akhirul kalam, pada kesempatan ini, sekali lagi saya mengucapkan sedalam-dalam terima kasih, tahniah dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam menjayakan program 100 hari aspirasi keluarga Malaysia ini. Keluarga kita ialah tanggungjawab bersama. Kita tetap bermuafakat dalam apa jua keadaan, kerana inspirasi dan matlamat kita ialah inspirasi kita bersama. Ibarat kata pujangga, banyak perkara boleh mengubah kita, tetapi kita bermula dan berakhir dengan institusi keluarga. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan 100 hari aspirasi keluarga Malaysia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.